Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu dalam program kelas mingguan online iaitu Asas Bahasa Al-Quran dan Tadabbur Al-Quran. Bagi kita mulakan majlis ilmu pada malam ini, mari kita membaca Ummul Kitab kelapangan dada dan beri kita ilmu dan kefahaman mengenai kitab Allah dan agama Allah ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bagi kelas Asas Bahasa Al-Quran, Tadabbur Al-Quran ini, inilah rujukan yang akan kita gunakan dari masa ke semasa, dan mungkin tak berkesempatan saya nak buka semua dalam satu sesi, tapi dari masa ke semasa kita akan gunakan semua ni soft copy. Dan kalau mereka yang inginkan soft copy ni sebenarnya boleh hubungi saya secara peribadi, dan kita boleh aturkan insya-Allah. Baiklah, sebagai mukadimah pada malam ni, ingin saya mengajak kita semua meneliti ayat dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah yang ke-16, di mana Allah Ta'ala mengingatkan kita supaya mohon perlindungan, berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan. Dan kita disuruh membaca ta'awudz ini, mohon perlindungan ini sebelum baca Al-Quran. Baik, kita boleh rujuk surah An-Nahl, surah An-Nahl iaitu surah yang ke-16, ayat yang ke-98 sampai 100. Baik, perhatikan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Sadaqallahul azim. Baik, Abang Alidin, boleh tolong baca dengan terjemahan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya, yakni syaitan, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Inilah jemaah sekalian, kita setiap kali nak memulakan bacaan Al-Quran, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita buat perkara ni, atau amalkan perkara ni sebenarnya untuk memenuhi perintah Allah. Allah beritahu kita, menyuruh kita, fa idza qara'tal Quran, maka idza, apabila qara'tal Quran, kau baca Al-Quran, fasta'iz billah, maka minta berlindunglah dengan Allah. Minta perlindungan kepada Allah sendiri, dengan Allah sendiri, bukan yang lain-lain. Mohon Allah yang beri perlindungan kepada kita. Minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Jadi syaitan yang direjam ni, dia adalah iblis laknatullah. Dan iblis ni dialah kepala grup golongan syaitan ni. Maka maknanya
Kita mohon Allah Ta'ala lindungi kita daripada iblis dan juga gerombolan dia. Kemudian Allah beritahu, innahu laisa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu, sesungguhnya dia, syaitan tu, laisa, tiadalah, lahu, baginya, tiada bagi syaitan tu sultanun, kekuasaan, power, bidang kuasa, ala atas alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka. Maka syaitan tidak ada kekuasaan ke atas siapa? Orang-orang yang macam mana? Baik, ciri yang pertama Allah sebutkan amanu, telah beriman oleh mereka. Jadi beriman mestilah sebagaimana beriman Rasul dan para sahabat. Itulah kita punya miqyas ataupun standard ukuran kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka yatawakkaluna, mereka sentiasa bertawakal. Bertawakal mana apa? Sentiasa ada hubungan dan menyerah diri, surrender, patuh, bergantung harapan kepada Allah. Bahkan dia punya hubungan dengan Allah Ta'ala tu adalah hubungan yang sungguh-sungguh dengan keimanan, keyakinan dan juga dengan amal-amal soleh. Maka syaitan tidak ada kekuasaan, tak ada power atas orang yang macam ni. Kemudian Allah beritahu, innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Innama, sesungguhnya tiada lain melainkan, sultanuhu, kekuasaannya, kekuasaan syaitan. Jadi syaitan ni ada kuasa, ada power, boleh menguasai. Ke atas siapa? Ala atas alladzina, orang-orang yang yatawallawnahu, mereka berwalikan hu-nya, orang yang menjadikan syaitan tu sebagai pemimpin, sebagai ketua, dan mereka menjadikan syaitan itulah tempat mereka dapatkan apa? Perlindungan, penjagaan, pemeliharaan. Maka ini yang menjadikan orang tu nanti dikuasai oleh syaitan. Dan seterusnya, orang yang macam mana? Allah kata walladzina hum bihi musyrikun, orang-orang yang mereka dengannya musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik. Itu orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan syaitan, dengan yang lain-lain. Mana orang yang buat syirik? Orang yang buat syirik, maka sebenarnya mungkin dia mengaku Islam tapi dia tak jaga keimanan dia sampai dia buat syirik kepada Allah. Syirik merosakkan keimanan. Syirik merosakkan pegangan agama tu. Kita jangan sekali-kali libatkan diri kita dengan perbuatan yang syirik. Perbuatan syirik ni macam-macam rupa bentuknya. Kadang-kadang dengan perkataan orang tu boleh berlaku syirik. Dengan perbuatan dia berlaku syirik. Kadang-kadang dengan cara berfikir pun boleh membawa manusia kepada syirik. Ataupun dia buat gabung-gabung semua sekali. Maka kita kena ada ilmu macam mana yang boleh membawa seseorang tu kepada syirik supaya kita tak beramal. Kita jaga supaya iman kita tidak rosak. Jadi kekuasaan syaitan ada kepada kelompok ataupun kepada orang yang mereka berwalikan kepada syaitan, jadikan sebagai syaitan itu sebagai pemimpin, sebagai teman, sebagai penjaga amanah, dan mereka mungkin menyembah juga syaitan, dan mereka yang buat syirik dengan Allah Ta'ala. Maka untuk itu, bila kita baca Al-Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab kita tak mahu jadi golongan yang dikuasai oleh syaitan. Dan kita nak jaga keimanan kita supaya kita sentiasa ada hubungan terus dengan Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan insya-Allah kita mendapat penjagaan, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bukan untuk baca Quran saja, sebenarnya dalam kehidupan kita, kita kena selalu mohon penjagaan, pemeliharaan dengan Allah daripada syaitan-syaitan yang berusaha untuk nak merosakkan, menyesatkan manusia. Dalam ayat lain Allah beritahu syaitan apa?
innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Maka syaitan juga ada golongan minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan manusia. Jadi jin yang macam mana, manusia yang macam mana, yang dikatakan golongan syaitan. Yang juga ayat lain Allah menerangkan bahawa syaitan al-khannas ni allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kerja dia membisik-bisikkan dalam dada manusia, dan syaitan-syaitan daripada golongan jin dan manusia. Maka kita kena kenal golongan jin yang macam mana yang dikatakan golongan syaitan, golongan manusia yang macam mana yang dikatakan golongan syaitan. Secara umumnya mereka ni ikut perangai ketua dia, bos dia, iblis. Apa dia? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia ni golongan jin yang telah menyimpang dia daripada perintah Tuhannya. Jadi dalam Al-Quran ni perintah-perintah Allah yang menyuruh kita macam-macam kewajipan, melarang kita daripada buat sesuatu, maka kita tahu batas sempadan yang Allah tetapkan jangan kita langgar. Kita patuh sebagaimana yang Allah perintah dan suruh. Bila Allah suruh buat, kita buat. Allah suruh tinggal, kita tinggalkan, insya-Allah. Baik jemaah sekalian, minggu lepas kita telah meneliti surah apa? Al-Lahab. Ingat lagi tidak? Surah Al-Lahab. Jadi surah yang menceritakan kepada kita kelompok orang yang menentang dakwah. Tabbat syada abi lahabin wa tab. Tabbat syada telah binasa ia kedua tangan abi lahab. Wa tabba telah binasalah ia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma tu tiadalah aghna, telah berfaedah, anhu daripadanya, maluhu oleh hartanya, wa dan ma apa yang kasabah telah ia kerjakan. Jadi apa yang dia buat tak menguntungkan dia, tak dapat menyelamatkan dia daripada azab. Sayasla naran dzata lahab, satu akan yasla dia masuk naran api, dzata yang mempunyai lahabin pucuk api, apa tu, gejolak api, mana api yang besar. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan begitulah juga isteri dia, pasangan dia, pembawa kayu api, pengunsung pembawa kayu api, kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad, pada tengkuknya ada ikatan, ada tali min masad, daripada sabut, iaitu sabut api neraka, sabut yang menyeksakan. Maka yang kita telah pun kaji dahulu mengingatkan kita apa? Jangan jadi golongan macam Abi Lahab yang membenci Islam, menentang Islam, menghalang dakwah Islam. Maka dia ni nanti ke neraka. Sayasla naran talahab, akan dia masuk neraka yang mempunyai pucuk api, gejolak api yang besar, maknanya neraka yang sangat panas. Okey, itu minggu lepas. Moga kita telah berulang kaji, dan sebagaimana yang saya sarankan untuk kita faham ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, maka setiap kalimat yang kita dah belajar ni kita kena memorize makna dia, supaya nanti kita dengar lain kali kita tahu makna dia. Kenapa kalimat Al-Quran ni berulang banyak kali. Baik, untuk minggu ni kita akan meneliti surah An-Nasr, surah yang ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Baik, saya nak suruh siapa pula baca kali ni. Bagi askar kita lah. Captain Hairul ada? Senyap itu, ada ke tak ada? Ada. Baca terjemah dia, Captain Hairul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah, maka pujilah Dia. Itu tajuk. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat
masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima Taubat. Sadaqallahul-Azim. Jazakallah khairan. Baik jemaah sekalian, inilah 3 ayat surah yang pendek tapi sangat besar dan luas makna, iktibar dan pengajarannya, ya. Baik, kita akan tengok dulu sepatah-sepatah. Kita kata apa? Terjemahan perkata bagi setiap perkataan ini, insya-Allah. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apa makna idza? Apabila. Ya. Idza, apabila. Ini dia panggil dalam apa konteks zaraf zaman. Menunjukkan kedudukan waktu. Apabila. When. Jaa, telah datang ia. Jaa, dia fi'il madhi. Sebut telah datang ia, telah datang oleh ia. Oleh ia tu apa? Nasrullah, pertolongan Allah. Nasru, pertolongan Allah, ya Allah. Jadi Nasrullah dia ni dalam bentuk mudaf ilaih. Jadi 2 perkataan isim Nasru, 1 perkataan Allah, ya Allah. Maka dia ni dalam bentuk mudaf ilaih. Maksudnya 2 perkataan yang saling sandar menyandar. Nak faham apa itu mudaf ilaih? Inilah kitab kawaid yang saya syorkan supaya jemaah download ya, daripada internet ataupun download melalui aplikasi. Maka bila dia kata sifat mausuf, bukan sifat mausuf, kepada mudaf ilaih. Ini kategori yang ini. Maksudnya apa? Rangkaian 2 buah isim atau lebih. Tadi kita jumpa 2, Nasrullah, ya. 1 kata di depannya dalam keadaan nakirah. Jadi nakirah tu yang tak ada tanwin. Dia bagi depan. Nasr. Tanpa tanwin, dinamakan mudaf. Itu namanya mudaf. Sedang kata yang paling belakang adalah ma'rifah. Dinamakan mudaf ilaih. Jadi kalimah Allah tu ma'rifah. Jadi Nasrullah 2 perkataan bawa maksud yang satu. Macam di sinilah kan Baitul Mudarris. Sebenarnya Baitul tu rumah. Tersilap type bukan buku rumah guru. Baitul Zaidin, rumah Zaid. Jadi Zaidin ni dia dah ma'rifah. Sebab dia nama isim alam ni kan. Begitu juga kadang-kadang ada 3 perkataan tapi maksud dia satu. Miftahu Baitul Mudarris. Miftah, anak kunci, baiti, rumah, al-mudarris, guru. Jadi perkataan ni ada 3 tapi maksud dia satu. Apa? Anak kunci. Anak kunci apa? Anak kunci rumah guru. Ataupun kita kunci rumah guru. Bukan anak kunci, kita lebih tepat kunci rumah guru. Maka kalau kita kata kunci lah. Umum. Rumah lah. Kalau guru tu guru yang itu. Tapi sekarang ni bukan pasal guru tapi rumah guru. Bukan rumah sebenarnya, kunci rumah guru. Jadi bendanya satu tapi sebutnya panjang, 3 perkataan. Itulah yang konteks yang kita nak faham bila kata mudaf ilaih, Nasrullah, pertolongan Allah. Tapi dari sudut kita belajar bahasa ni satu-satu Nasru, pertolongan, Allahi Allah. Tapi maksudnya adalah pertolongan Allah. Telah datang oleh ia pertolongan Allah. Wal fathu, wa dan al fathu, kemenangan itu. Jadi telah datang ia oleh kemenangan. Mula-mula tadi telah datang ia oleh pertolongan Allah dan juga telah datang ia oleh kemenangan itu. Itu dia ayat yang pertama. Seterusnya ayat berikut, wa ra'aitan nasa, wa tu dan ra'aita, telah melihat oleh engkau. Jadi ra'aita, ta tu engkau, dia ada ujung kat belakang tu.
Ini dia panggil dhamir, ganti nama. Ganti nama pihak yang melakukan perbuatan. Jadi perbuatan ni telah melihat oleh engkau. Ra'aita, telah melihat oleh engkau. Telah nampak oleh engkau. Telah lihat oleh engkau. Dan ra'aita telah nampaklah oleh engkau. Telah melihat oleh engkau. An-nasa, manusia itu. Kau lihat akan manusia itu. Nampak manusia itu. Yadkhuluna, mereka masuk. Yadkhuluna, mereka masuk. Ini fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' dia ada ganti nama di depan. Ya tu. Dia. Namun bila ada waw nun dekat belakang menunjukkan ramai. Jadi kalau dia tu, dia, bila ramai tu jadi mereka. Mereka masuk. Jadi perkataan masuk tu di tengah-tengah ni. Ya tu dekat depan ni, ya dia. Tapi bila ada waw nun menunjukkan ramai, maka mereka masuk. Fi dalam, fi dalam, fi pada, fi dalam, dinillah. Tengok, dinillah. Fi adalah harf jar, dia membaris bawahkan isim selepasnya. Dini. Kataan dinillah, dia sama kategori macam tadi. Mudhafun ilaih. Jadi sebenarnya sandar menyandar bawa maksud satu. Din Allah, agama Allah. Mereka masuk dalam agama Allah afwajan, keadaan berbondong-bondong, bergrup-grup, berkumpulan-kumpulan. Afwajan. Afwajan tu terlebih multitudes. Maknanya berkelompok-kelompok. Jadi orang masuk agama Allah ni dalam keadaan berkumpulan-kumpulan, bergrup-grup, berkelompok-kelompok. Maka bila dah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, engkau akan lihat manusia mereka masuk dalam agama Allah tu berbondong-bondong, afwajan, berbondong-bondong. Seterusnya, fasabbih bihamdi rabbika. Fa tu maka, sabbih, bertasbihlah oleh engkau. Jadi perkataan sabbih ni fi'il amar, perintah. Jadi bertasbihlah oleh engkau. Perintah as-sabbih itu kepada satu orang. Kalau ramai sabbihu. Jadi sabbih, bertasbihlah oleh engkau. Kita perkataan tasbih daripada Arab ni Melayu kan. Boleh juga sucikan oleh engkau atau muliakan oleh engkau. Tapi kita musahnya ambil bahasa Arab, dimelayukan bertasbihlah oleh engkau. Bertasbihlah olehmu. Bihamdi, dengan hamdi, puji-pujian. Hamdi, puji-pujian. Rabbika, Rabbi Tuhanka engkau. Jadi hamdi rabbika itu sebenarnya kalau kita nak faham, dia ni dalam bentuk isim yang bersambung-sambung yang dipanggil mudhafun ilaih. Sebab dekat ujung tu dia kata bil idhafah. Jadi dia sandar menyandar. Puji-pujian Tuhan kau. Itu perkataan yang tiga tu bawa maksud satu, puji-pujian Tuhan engkau. Dengan hamdi, puji-pujian, jadi Rabbi Tuhan ka engkau. Jadi ini yang Allah suruh, bagaimana nak menyambut kemenangan dan kejayaan. Wastaghfirhu, wadan istaghfir, minta ampun oleh engkau, hu akannya. Ini istaghfir, ini fi'il amar. Mohon ampunlah oleh engkau. Mohon keampunanlah olehmu. Hu tunya. Maknanya minta keampunan Allah Ta'ala. Innahu, sesungguhnya dia, kana, telah adalah ia, tawaban, yang menerima taubat. Ataupun ketika berbeza yang memberi taubat, yang menerima taubat.
Maka Allah Ta'ala dialah yang berkuasa untuk memberikan keampunan. Maka kita nak tengok balik apa iktibar secara menyeluruh, apa iktibar secara menyeluruh. Kita tengok balik slide kita ni. Baik. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang ia oleh pertolongan Allah dan kemenangan itu. Jadi bila pertolongan Allah dah sampai, maka Allah tolong, jadilah golongan yang menang. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Ada ayat lain Allah kata fa'ayyadna alladhina amanu, maka kami berikan bantuan, beri pertolongan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Allah beri bantuan pertolongan kepada orang beriman, fa'asbahu zahirin ala aduwihim, untuk mengatasi musuh mereka. Allah bantu orang beriman mengatasi musuh mereka. Bila Allah bantu, fa'asbahu zahirin, maka jadilah mereka golongan yang menang. Jadi itulah kata ayat ni, Allah menceritakan kita sebenarnya peristiwa ni adalah peristiwa yang terkait dengan pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Ada bagi Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Kejayaan yang membuka kota Mekah. Jadi bila Allah telah pun beri bantuan, jadi idza jaa nasrullah, bila telah datang ia oleh pertolongan Allah, dan wal fathu, dan juga kemenangan itu. Jadi bila dah Allah tolong dan kita menang, wara'aitan nasa, telah engkau lihat manusia itu, yadkhuluna fi dinillah afwaja, mereka masuk dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Maka peristiwa kota Mekah dibuka oleh Islam ataupun Rasulullah dan para sahabat bersama dengan tentera Islam. Kemudian bukan kota Mekah aja, banyak lagi kawasan-kawasan kabilah-kabilah yang dikuasai oleh orang bukan Islam. Maka bila didakwahkan, maka mereka masuk Islam berbondong-bondong. Maka ini kita kena faham, bahawa yang manusia itu berbondong-bondong masuk agama Allah apabila mereka telah nampak kehebatan Islam, nampak kemuliaan Islam, nampak Islam ini sangat berupaya untuk mengatur urusan umat, menyelesaikan masalah. Maka orang bila tengok begitu kepada agama Islam, maka mereka hendak masuk agama Islam tu berbondong-bondong, bergrup-grup. Dalam keadaan kita di akhir zaman sekarang ni, kita lihat yang sedihnya, orang-orang kafir nak masuk Islam. Islam is fastest growing religion in Europe, in UK, termasuk dekat US pun sebenarnya, kat Canada. Tapi yang sedih umat Islam pula yang kita kata lari. Umat Islam ramai yang berpaling daripada ajaran Islam. Maka ini satu fenomena yang menakutkan dan juga menyedihkan. Takut nanti anak cucu kita pun nanti dipengaruhi sehingga orang tinggalkan agama Allah. Sedangkan orang-orang kafir di dunia barat, tu saya kata ada kajian yang dibuat, bukan cakap kosong. Ada kajian yang dibuat bahawa Islam is the fastest growing religion in Europe, in Canada and US. Maka hari ini bilangan umat Islam sebenarnya dah cukup ramai. Dah cukup ramai. Namun pengaturan dalam dunia umat Islam ini yang cacat murba. Kerana apa? Syariat tak diterapkan, hukum Allah tak dilaksanakan. Dan kita tahu bila kita agama Allah ni, kita dapat fahami ada hablum minallah wa ada hablum minan nas. Ada perkara yang ikatan hubungan dengan Allah dari sudut keimanan, dan hubungan yang terikat dari sudut ibadah khusus. Itu yang dalam rukun Islam itu menerangkan ada 5 perkara yang kita kena submit
serah diri kepada Allah Ta'ala, melaksanakannya. Kemudian Islam bukannya rukun Islam itu saja. Rukun tu bahasa Arab kata tiang. Maka kita perlukan tiang, tapi mana bumbungnya, mana lantainya, mana dindingnya. Itulah Islam itu memperincikan bagaimana pula hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Itulah dari sudut ekonominya, pendidikannya, ya, sistem sosial, perundangan, mahkamah keadilan. Sudah pastilah siasah politik negara itu ikut cara Islam. Kemudian Islam itu disebarkan ke seluruh dunia oleh para pendakwah. Siapa para pendakwah? Tentera-tentera. Itu yang membuka wilayah Rom, wilayah Parsi, Afrika Utara dan kabilah-kabilah Arab yang menentang, yang tak suka Islam. Maka bila didakwahkan kepada mereka, ditunjukkan, dan kita tak boleh paksa orang, tapi meyakinkan mereka, inilah Islam yang sempurna, yang hebat, yang Allah telah syariatkan. Maka kita ajak mereka masuk dan mereka pun masuk Islam. Itu kita lihat bahawa manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Maka dalam keadaan Islam menang dan berjaya, maka cara menyambut kemenangan macam mana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau bihamdi rabbika, dengan puji-pujian Tuhan kau. Jadi kita ni kalau nak puji Allah, nak sanjung Allah, nak memuliakan Allah, nak bertasbih kepada Allah, mestilah dengan cara yang Allah Ta'ala telah syariatkan. Tak boleh buat pandai-pandai sendiri, reka-reka sendiri bagaimana nak puji Allah, nak sanjung Allah. Kita ikut cara Nabi SAW. Dan wastaghfirhu, dan minta ampunlah oleh engkau kepadanya. Ya. Kenapa? Dalam kita berusaha, berikhtiar, ada saja kita melakukan kesalahan dan kesilapan. Maka kita minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah. Ya Allah, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ada doa dalam Al-Quran, dan banyak doa dalam Al-Quran yang mengajar kita supaya meminta keampunan, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia itu Allah Ta'ala itu kana adalah ia tawwaban, yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Maka ini cara untuk menyambut kemenangan di dalam Islam. Jadi kalau kita buka kitab-kitab yang menerangkan bagaimana syarah hadis ni, keterangan bagaimana untuk menyambut kemenangan, maka disuruh kita mensucikan Allah Ta'ala dan kita minta keampunan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dalam kita berikhtiar, berusaha ni ada banyak kita buat perkara-perkara yang silap, tersalah, kadang-kadang tak perasan. Maka minta ampun, minta Allah ampunkan kita. Dan kita naklah memuji-muji Allah, mensyukuri nikmat Allah, dan kita kena minta ampun selalu kepada Allah Ta'ala di atas kesalahan dan kesilapan. Jadi untuk itu ini pentingnya kita faham surah An-Nasr. Jadi bila kita tengok surah ni, dia menceritakan mengenai dengan pertolongan Allah dan juga kemenangan. Jadi nak dapatkan kemenangan dan kejayaan sebenarnya memerlukan bantuan pertolongan Allah. Jadi dalam Al-Quran ada ayat lain Allah kata, in tansurullah yansurkum. In tansurullah, jika kamu bantu Allah, yansurkum, dia akan bantu kamu. Maka nak buat apa ni? Allah suruh perjuangkan agama dia. Allah suruh pelihara agamanya. Allah suruh dakwahkan agama ini. Dan bila kita kata dakwah, mengajak manusia kepada iman dan Islam, semuanya mesti berasaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pokok-pokok pegangan dalam agama yang kita perlu faham.
Ya. Jadi bila kita buat sungguh-sungguh, Allah akan bantu dan tolong. Namun saya ingin ambil kesempatan itu untuk menerangkan bahawa sebenarnya kalau kita buat cara yang salah, macam mana Allah nak tolong? Macam mana Allah nak beri kemenangan? Dan perkara ini Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Kat sini. Kita tengok Al-Baqarah. Ya. Jadi nak kena scan nak kena gerakkan ke sini ke bawah. Nak cari sampai ayat yang ke-20 tu. 120. Maaf. Bukan 120. Banyak nak kena tekan ni. Apa? Kita sabar supaya komputer ni aduk. InsyaAllah. Jadi nak tengok ayat yang ke-120. Yang menerangkan kepada kita ada perkara-perkara yang menjadikan terhalangnya penjagaan dan pemeliharaan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu kita nanti buat perkara-perkara yang dekat menghalang pertolongan dan bantuan Allah Taala. Tak mahu kita jadi macam tu. Baik, kita tengok ayatnya ni. Ini dia, ayat yang ke-120. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Okeylah, Abang Ali Din, baca terjemahan pula. Yang sure tahu ada kat sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk, yakni yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Itulah Allah beritahu kita perihal pihak yang memusuhi kepada umat Islam. Allah beritahu walan tarda, wa dan lan sekali-kali tidak akan, tarda ia redha. Ia redha tu makna ia berpuas hati, ta tu ta ia, ta muannas, ia redha angka dari hal engkau ataupun dari terhadap engkau, al-yahudu oleh Yahudi itu, wa dan la tidak juga, makna tidak juga ia redha terhadap engkau, an-nasara oleh Nasrani itu. Jadi Yahudi dan Nasrani mereka takkan redha, takkan puas hati, takkan senang terhadap engkau hatta sehinggalah tattabi'a engkau ikut millah mereka. Millah ni jalan agama, cara beragama, cara mempraktikkan agama. Sebab Yahudi kata dia pun ikut ajaran kitab juga, dia kata dia ikut kitab Taurat. Nasara kata dia pun ikut kitab juga. Ni namanya ahli kitab. Dia kata dia ikut kitab Injil. Tapi betul ke? Kalau akhir zaman ni cari ori, Taurat Injil dah tak ada. Yang ori ada betul adalah Al-Quran. Jadi Yahudi Nasrani tak akan redha terhadap engkau sehingga engkau mengikut milah cara mereka beragama. Qul, katakanlah, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, huwal huda, dia tu adalah al-huda. Jadi hudallah, ni kita tadi belajar mudah-mudahan ilaih, petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah tu? Huwa, dia tu al-huda. Al-huda ni nama bagi Al-Quran. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Al-Quran ni apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran dialah al-huda. Petunjuk Allah yang sebenar-benar adalah Al-Quran tu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, wa dan lain. Lam tu sesungguhnya in jika ittaba'ta telah mengikut oleh engkau
ahwa'a, hawa-hawa mereka, hawa nafsu, kehendak mereka. Kalau engkau ikut kehendak mereka, ikut perancangan mereka, ikut sistem mereka, ikut undang-undang mereka, ikut apa yang mereka taja, kalau engkau ikut mereka, ba'da, selepas, alladhi, yang ja'a, telah datang ia kepada engkau, minal ilmi, min, daripada al-ilmi, ilmu itu. Ini ilmu daripada Allah. Quran itulah petunjuk Allah ni. Kalau engkau ikut kehendak mereka, selepas datang kepada engkau keterangan-keterangan ilmu dari Allah Ta'ala yang menyuruh dan mana yang melarang, batas sempadan diterangkan, ya, maka kalau ikut kehendak mereka sedangkan dah datang kepada engkau ilmu, petunjuk daripada Allah, maka jadi apa kalau macam tu? Kalau engkau ikut mereka sedangkan di sisi engkau dah ada ilmu kebenaran, tapi kenapa masih ikut yang batil, yang sesat? Kalau buat begitu, malaka minallah min waliyin wala nasir, tiadalah laka bagi engkau minallah, daripada Allah, min waliyin, daripada penjagaan. Wali ni penjagaan, pemeliharaan, wala nasirin, dan tidak juga dapat nasirin, ya, pertolongan Allah Ta'ala. Inilah kita kena faham. Jangan buat perkara-perkara yang boleh disqualify atau menghalang kita daripada mendapat pertolongan dan bantuan Allah. Kita hanya berjaya bila Allah bantu dan tolong. Tapi kalau Allah tak bantu dan tolong kita, bahasa lain makna kita terkapai-kapai lah. Maka kena faham kenapa Allah tak beri bantuan dan pertolongan. Sedangkan kita sangat memerlukan. Ada yang terhalangnya kerana itulah apa yang Allah kata tak dengar, tak dipatuhi, yang berlawanan yang tu pula dipatuhi. Tak boleh macam tu, ya. Maka ini kita nakkan pertolongan Allah, mesti kita tentukan apa yang kita buat dalam kehidupan ini berasaskan kitabullah dan as-sunnah. Nabi berpesan, taraktu fikum amrain, aku tinggal kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima, apa saja kamu berpegang dengan keduanya ini, lan tadillu abada, takkan kamu sesat selama-lamanya, kitabullah was sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Maka untuk tu kita kena faham, kita jangan buat perkara-perkara yang menjadikan disqualify daripada mendapat waliyin, penjagaan, ya, dan disqualify daripada nasirin, pertolongan. Pasal apa dia disqualify? Kerana datang petunjuk Allah dalam kitab Allah, dia tak ikut, tapi hawa nafsu, kehendak, perancangan yang bukan Islam, bertentangan ajaran Islam, yang tu yang dia ikut. Maka itu yang menjadikan disqualify. Maka di akhir zaman ni, kita punya kehidupan umat Islam sangat kita kata porak-poranda, sebab kalau kita kaji, kan dulu pernah kita bincang tunggak-tunggaknya ekonominya bukan Islam, ekonomi kapitalis lebih habis, sistem pendidikan, mana sistem pendidikan ini tidak melahirkan orang yang mengerti dan faham Islam secara keseluruhan. Bahkan membaca Al-Quran pun ramai yang tak reti, ada yang reti tapi tak faham makna. Kemudian masih lagi berpuas hati. Macam mana ni sistem pendidikan dah rosak, sistem sosial dah rosak, sistem perundangan, mahkamah keadilan, dan yang paling besar yang sepatutnya menerapkan hukum Allah iaitu pemerintahan, siasat, politik juga dah tak ikut, ya, apa yang Rasul dan para sahabat amalkan cara Islam. Maka kalau dah begitu, foreign policy of the country pun dah tak ikut Islam, maka macam mana Allah nak tolong? Macam mana Allah nak bagi bantuan? Bahkan Allah beritahu, kalau kau ikut kehendak perancangan mereka, cara yang bukan Islam, maka Allah tak tolong, Allah tak akan jaga kelompok yang buat macam tu. Maka tak mahu kita jadi golongan macam tu. Jadi kembali kita kepada surah An-Nasr tadi, pasal kita dah bincang, ya, bila datang pertolongan Allah dan Al-Fath. Jadi
pertolongan dan kemenangan tu akan datang apabila kita ikut perintah Allah. Hari ini umat Islam sedang ditimpa macam-macam musibah dan masalah. Hendakkan jalan keluar. Nabi kata apa? Ala satakunu fitnah. Waspada akan ada keadaan fitnah, kacau bilau. Sahabat tanya, mal makhraju minha ya Rasulullah? Apa jalan keluar daripadanya wahai Rasulullah? Qala kitabullah. Jalan keluarnya kitab Allah. Maka kita tak ada pilihan lain melainkan kembali kepada ajaran Al-Quran. Allah bagi tahu, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang kamu datangkan kepada kamu, apa yang Rasul datangkan kepada kamu, ambillah oleh kamu akannya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul tegah kamu daripadanya, tinggalkan oleh kamu akannya. Maka penting kita faham perkara ini, ya. Supaya apa? Dengan kita berusaha sungguh-sungguh, maka kita harap Allah akan berikan kejayaan dan kemenangan. Jadi idza jaa nasrullah wal fath. Jadi bila dah diterapkan Islam tu completely as way of life, ya, maka orang akan lihat keindahan Islam. Sebab kalau kita bincangkan ekonomi Islam, sebenarnya Allah Ta'ala telah beri kepada kita apa? Abundance of resources. Harta-harta milik orang ramai. Maka kalau dikeluarkan hasilnya, dibagikan kepada orang ramai, yang hak itu hak orang ramai, maka tak ada masalah meniga putih. Tak ada masalah kemiskinan. Bahkan ya, orang-orang yang haknya tu diberi kepada mereka, maka kehidupan akan menjadi kehidupan yang sangat teratur. Kalau ada orang miskin pun akan dibantu, bahkan zakat-zakat disalurkan kepada mereka. Jadi orang yang berhak menerima zakat, ya, kita kena bagi. Dia ada asnaf di sendiri, ya. Maka dengan kita melaksanakan Islam secara komplit baru nampak keindahan dia. Bila dah nampak keindahan dia, maka macam kita katalah, kalau kita kata dengan negara mentadbir Islam dengan betul, maka pendidikan free. Pendidikan free, ya, pendidikan daripada sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti, kena negara yang membiaya. Dan mana biaya tu, Allah dah bagi macam-macam kekayaan. Kenapa dibiarkan dihangkut oleh golongan kapitalis dan gerombolan dia? Allah bagi kita kekayaan yang abundance, dalam dunia umat Islam ni. Ada kajian by global research. Dia kata resources, minyak dan lombong-lombong dan macam-macam hasil bumi ni dalam negeri-negeri orang Islam more than 70%. Kaya. Tapi bila tak diurus dengan betul, kekayaan itu mengalir keluar ke tangan-tangan kapitalis punya grup. Dan saya tahu di Indonesia ada lombong emas, gunung emas, tapi dikuasai oleh Amerika sekian lama. Jadi bila macam tu, kemiskinan bukan di Indonesia aja, di negeri kaum muslimin kita, minyak lagi pula banyak di negeri-negeri orang Islam. Tapi ke mana pergi hasil-hasil tu? Tidak kembali kepada umat, dihangkut oleh golongan kapitalis. Macam sekarang ni lagi pula dengan zaman COVID, mereka eksploitasi lah. Tengoklah apa syarikat-syarikat gergasi yang mengeluarkan kita kata vaksin, mereka mengaut keuntungan besar-besaran, ya. Dan ya, kita umat Islam yang ini lemah. Kerana apa? Kerana tidak menegakkan daulah kerajaan Islam, pemerintahan Islam, pengurusan cara Islam. Maka kita ni ditimpa kerendahan dan kehinaan. Kalau dalam keadaan gini, orang tak berbondong-bondong lah nak masuk Islam. Tapi kalau dilaksanakan Islam secara komplit dari semua sudut, baru nampak keindahan Islam itu dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi dalam menyambut kemenangan, caranya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau dengan puji-pujian Tuhan kau dan minta ampun kepadanya. Sebab dalam Islam bila menang, membuka kota Mekah oleh Rasulullah SAW, maka tidak kita pergi menindas dan menzalimi orang.
Begitu juga macam Salihuddin Al-Ayyubi ketika membuka atau mengambil semua kota Baitul Maqdis daripada tentera-tentera salib. Dia tidak membuat perkara-perkara yang apa dia panggil menginaya ataupun menyeksa orang-orang yang di kelompok yang kalah. Sebab kita dalam Islam ada cara bagaimana yang patut dibuat ketika menyambut kemenangan dan kejayaan yang hakiki. Now dalam keadaan umat Islam kita hari ini yang begitu lemah dan dikuasai oleh sistem yang bukan Islam, maka kita nak lihat bagaimana orang berbondong-bondong tu mungkin tak begitu ketara atau tak nampak. Tak nampak. Tapi orang tetap ada masuk Islam. Di dunia barat dan juga bahkan di negeri-negeri orang bukan Islam, bahkan di Jepun, di Korea, orang dah mula nampak Islam tu. Of course di negeri-negeri barat atau negeri-negeri macam di UK, US, sebenarnya Islam is fastest growing religion. Bayangkan kalau Islam as a complete system being practiced, lagi pula orang akan masuk Islam. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita macam mana nak menyambut kemenangan. Nak menyambut kemenangan. Begitulah yang dibuat oleh para sahabat yang bersama dengan Rasulullah, sahabat-sahabat yang membuka wilayah-wilayah kaum dalam jihad futuhat ataupun jihad yang membuka, membebaskan wilayah daripada sistem kufur dan diletakkan di bawah sistem pemerintahan dan cara pengurusan cara Islam. Ini yang missing link sebenarnya di akhir zaman ni. Itu sebab walaupun negeri kaum muslimin ada, tapi dah lebih daripada 50 buah negeri-negeri yang lemah. Bahkan di tempat kita ni pun orang Islam masih majoriti, tapi umat Islam kita berpecah. Syariat tak diterapkan, sistem Islam tu tak dilaksanakan. Dan inilah kita sebagai orang yang tahu kebenaran kena kongsikan ini kepada yang ramai-ramai. Sebab apa? Sebab kita nak bangkit semula kembali kepada agama Allah, syariat Allah secara kafah. Kerana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai yang beriman, masuklah dalam Islam itu secara keseluruhan. Ini sekalian, kita ni dah ke penghujungnya. Sebagai penutup, saya selalu nak bacakan hadis ni supaya menggalakkan, merangsang kita, mengajak manusia kepada kebenaran. Man da'a ila huda, orang yang telah mengajak, menyeru ia kepada petunjuk itu. Jadi kita mengajak orang kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, telah adalah ia baginya daripada ganjaran. Mithlu ujuri man tabi'ahu, semisal, sama ganjaran-ganjaran orang yang telah mengikut iakannya. Jadi ajak manusia kepada ajaran Al-Quran, ajak manusia kepada As-Sunnah, ajak manusia kepada syariat Allah, ajak manusia kepada Al-Quran. Kita buat tu pun dapat pahala. Kemudian ni ada grafik dia. Kalau kita yang mengajak petunjuk, mempunyai ilmu yang bermanfaat dan mengajar dengan ikhlas kepada orang lain. Bila kita ajak orang lain mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mengajar kepada orang lain, orang tu dapat pahala. Pahala tu mengalir masuk kepada kita. Dan dalam keadaan macam mana? La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tiada ia kurangi. Tiada ia dikurangi yang demikian itu daripada ganjaran-ganjaran mereka sesuatu. Barang sedikit pun tak dikurangi. Maknanya apa? Yang 4 orang ni, katalah downline kita sebagai contoh, dia pun dapat pahala. Pahala dia mengalir masuk ke kita. Semua 4 orang ni pahala mengalir masuk ke kita. Sedangkan dia ni tak dikurangi barang sedikit pun. Dan kita pun dapat 100% lah. Daripada tiap-tiap orang ni yang berada atas petunjuk. Itu sebab dalam hadis ada menerangkan bahawa kalau dengan sebab engkau, orang tu berpetunjuk, maka
itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. La'in, dan sesungguhnya jika yahdiyallahu bika, ia menunjuk oleh Allah Ta'ala tu dengan sebab engkau akan seorang itu, khairul laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik bagi engkau daripada dunia dan seisinya. Al-Qamuqad. Maka kalau orang yang first line punya, kita punya downline ni, dia pun buat dakwah juga, maka orang-orang yang dia dakwahkan tu mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mengajar kepada orang lain, itu semua mendatangkan pahala kepada setiap individu ni. Pahala dia ni mengalir masuk kepada secondnya ni, kerana dia dakwah orang yang second layer ni, dan semua ni mengalir masuk kepada kita. Itu yang kita kata, kita mesti nakkan pahala. Dan bayangkan kalau usaha dakwah ni berterusan, berpanjangan, walaupun orang ni dah meninggal, tapi usaha dakwah yang dia telah mulakan ini, ilmu tu berkembang dan diamalkan, maka ia semuanya mengalir masuk kepada dia walaupun dia dah meninggal dunia. Maka pahala berterusan. Tak mahu kita kalau jadi golongan apa? Waman da'a ila dhalalah, orang yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada maksiat, perkara yang tak betul. Mengajak ataupun orang yang mempertahankan kebatilan, ya, kana alaihi minal itsm, telah adalah atasnya daripada dosa, mithlu athami man tabi'ahu, dia dapat dosa semisal, sama dosa-dosa orang yang telah mengikut iakannya. Orang yang ikut kebatilan, ikut kesesatan, ikut kemaksiatan yang dia taja, maka nanti dia pun akan mengalir masuk kepada dia dosa-dosa tu. Pasal dulu dia taja, dah lah berdosa. Orang lain amalkan maksiat, kekufuran yang dia taja, orang lain tu pun berdosa. Dosa tu orang tu mengalir masuk kepada dia pula. La yang kusu dhalika min athamihim syai'a, tidak dikurangi yang demikian itu daripada dosa-dosa mereka barang sedikit pun. Ini yang kita tak mahu. Ini yang kita tak mahu. Apatah lagi hari ini kita tahu keadaan ekonominya bukan Islam. Ekonomi riba, kapitalis, sekular. Mana mungkin kita nak biarkan perkara ni berterusan? Kita tak boleh biarkan. Sistem pendidikan juga bukan yang betul-betul mendidik orang supaya menjadi orang Islam. Tetapi dia mendidik orang banyak kepada campur aduk hak dengan batil dan mengajak orang jadi sekular. Campur aduk. Ya. Maka kena perkasa, kena betulkan sistem pendidikan supaya benar-benar nanti orang mengerti dan faham agama Allah, syariat Allah. Begitu juga dalam sudut lain perundangan, mahkamah keadilan, siasah politik, urusan umat. Ini perkara besar yang hari ini telah diabaikan. Bila yang ini diabaikan, penerapan syariat Allah tak berlaku. Penerapan syariat Allah tak berlaku. Begitu juga bila kenegaraan tu bukan kenegaraan Islam, maka dasar luar negaranya punya tidak cara Islam juga. Maka kita kena berusaha untuk membetulkannya, ya. Dan ianya mesti kembali kepada ilmu, tak boleh dengan kejahilan. Baiklah, sedang dimaksudkan pada malam ini sampai sini saja. Baiklah, kita tutup majlis dengan doa dahulu, kemudian kalau ada yang nak berinteraksi, kita laksanakan lepas kita tutup majlis ini, insyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma 'afina min kulli bala wal waba wa min syarri kulli dabatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon penjagaan, pemeliharaan agar kami semua dijauhkan daripada segala malapetaka bahaya yang mungkin bakal mengelama atau bakal menimpa. Pelihara kami dan jauhkan kami daripada kemudaratan yang dibawa oleh makhluk-makhluk yang bawa mudarat. Khususnya makhluk coronavirus yang membawa obat penyakit yang menular di banyak tempat. Ya Allah, peliharalah diri kami, peliharalah kedua-dua kami, peliharalah isteri dan anak kami, peliharalah semua kaum keluarga kami,
peliharalah seluruh ahli qaryah di mana kami berada, agar kami semua terpelihara dijauhkan daripada wabak ini, dan juga secara amnya kepada seluruh umat Islam agar dipelihara daripada wabak ini. Ya Allah, angkatlah wabak penyakit ini daripada kehidupan manusia secara amnya, agar kami dapat kembali hidup normal, supaya dapat terus melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna, dapat melaksanakan dakwah dengan lebih teratur, dan semoga agamamu, ya Allah, agama Islam ini dapat ditegakkan dengan sempurna sebagaimana yang kau perintah dan syariatkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Itulah tadi tuan-tuan jemaah yang dikasihi sekalian yang sempat kita kongsikan pada malam ini, ya. Dan kalau ada apa-apa tanyaan ke pandangan ataupun cadangan, komen, kalau ada bolehlah silakan, ya, sekiranya ada. Alhamdulillah. Okey Datuk, Iko ni. Assalamualaikum. Okey. Okey, saya ada dua tiga perkara lah yang nak komen berkaitan dengan, satunya berkaitan dengan kita tengok hari ni kita pergi ke account B dululah. Contohnya seperti mana kalau tengok di masjid kan. Mungkin Datuk ada baca saya punya komen yang Afidausi tu. Sekarang ni kita lihat bahawa masjid sendiri pun tidak pelantikan organisasi pun tidak mengikut syariat Islam. Kalau kita tengok hari ni masjid-masjid yang kita tengok kan, imam hari ni sekadar untuk jadi imam semayang saja. Kan? Kalau kita tengok pelantikannya, kalau ada 3 imam 1, imam 2, imam 3. Tapi contohnya kalau dia orang sama level, imam 1, 2, 3. Jadi contohnya imam 1 okey bertugas minggu ni. Imam kedua, 3 tak datang dah. Lepas tu imam kedua bertugas, imam ketiga pertama tak datang dah. Kalau contohnya Datuk dalam tentera kan, kalau ada 3 orang general yang besar sekali general. General ke apa tak? Contohnya ada 3 general. Mana satu general 1 nak boleh ke dia nak ikut general 2? Sama level kan pangkat. Begitu dalam Islam kita sekarang ni, dalam masjid pun sendiri pun tak ikut syariat Islam. Itu paling rendah lah. Tak tengok pergi jauh lagi. Dan juga yang berkuasa adalah AJK masjid. Yang lantik Datuk tu, sorry bukan Datuk dah. Datuk ni lantik Datuk contohnya dia tu ahli politik. Okey, kita letak Datuk tu. Seolah-olah kita nak gambarkan bahawa masjid tu dikuasai oleh Datuk. Orang ada nama baru kita nak tu. Sebenarnya tak betul bagi saya lah. Why not kita lantik orang yang betul-betul nak berkhidmat kepada masjid. Contohnya Datuk, saya buat air masjid tu kan. Saya boleh baik katakan lebih kurang saya bagi 15 masjid lah. 15 masjid tidak memberi kerjasama kepada kita nak buat. Padahal itu memberi manfaat kepada orang ramai. Kalau Datuk ikut kalau Datuk tengok kan imasjid.com tu kan. Itu pertamalah ya Pak Masjid. Yang kedua, berkaitan dengan contohnya ini bukan itulah macam Datuk masih ada di dalam IDEF lagi. Contohnya kan kalau kita nak kan bila pengambilan pekerja, contohnya askar kan sama ada dia tu lain-lain pangkat ke ataupun yang yang pegawai lah. Pegawai kan, ada 2 kategori kan. Kenapa hari ni kita just orang kata paling utama sekali kita ukur tinggi, berapa tinggi. Lebih satu inci pun tak boleh terima. Contohnya dia nak 164. Tapi orang tu 163.169. Itulah contohnya tak sampai tu kan. Kita ikut yang tu. Padahal kenapa kita tak ambil orang yang kita kategori lain dari segi akhlaknya, dari segi agamanya. Hari ni contohnya Datuk, bukan saya nak kata lah. Datuk bukan bidang kagak. Saya mengenal Datuk bukan contohnya biasanya orang yang berceramah ni adalah kagak lah kan. Macam Jamil Khair dan sebagainya contohnya kan. Tapi kita nak lahir macam Datuk sekarang ni kan. Kita tak nak kita persepsi masyarakat bila sebut askar kita teruk dia tu. Macam tu lah macam ni kan. Bila contohnya askar tu bila contohnya pegawai askar atau perempuan pergi buat khutbah di masjid jadi macam taklah pelik.
Jadi saya berharap Datuk, kalau Datuk ada authority lagi kan, pemilihan askar tu lain-lain pakat ke pegawai ke, pertama sekali tengok kepada akhlak dulu, akhlak, agama dan sebagainya, bukan tengok agama lah kita katakan. ya. Sebabnya hari ni contohnya krisis hari ni Datuk, contohnya kan, ketiga ni contohnya Malaysia hari ni contohnya yang di-Pertuan Agong akan mengambil alih negara contohnya. Orang yang duduk bawah adalah askar, tentera, bukannya ahli politik yang rebut kuasa tu. Yang tu. Jadi kalaulah tentera tidak ada kemahiran agama sebagainya, macam mana dia nak takbir negara? Contohnya lah Datuk. Jadi saya berharaplah benda ni Datuk masih berada di Mindef. Lalu pandangan saya ni lah, kalau betul lah pandangan saya kan, untuk pertimbangan lah untuk di bahagian semua manusia. Okay. Last sekali berkaitan dengan contohnya yang ketiga, yang last sekali lah, saya pun tak nak komen banyak, berkaitan dengan contoh ahli politik hari ni. Contohnya kan, Menteri Duta, saya bukan masuk politik, ini bukan politik, tapi saya cakap benda betul. Okay. Contohnya MP saya Marang. Okay. Apa yang sekarang ni, bila orang sebut dia, Tok Guru, ulama sebagainya, walhal dia tu bukan ulama pun, sorry lah, memang belajar agama, tetapi apabila persepsi, bila sebut contohnya bila berlaku contohnya keburukan kepada orang UMNO lah contohnya kan, okey, itu memang salah, tapi apabila berlaku kepada kepada orang PAS ni, itu tak betul, kena tabayung lah, kena ni dah macam-macam. Jadi persepsi masyarakat hari ni lihat PAS itu Islam, ulama, orang lain selain pada itu tidak ulama. Jadi hari ni politik ni berpecah belah disebabkan itulah Datuk, ketidakfahaman masyarakat kita dan yang orang agama yang berpolitik hari ni. Okeylah, Ikhwan, saya respon lah, bukan kita nak bersoal jawab kan. Jadi memang awak cakap isu pengurusan masjid ni sebenarnya perlu disemak dan diperbetulkan mana yang tak betul. Betul. Dan ini yang saya nak dedahkan bahawa kitab Ahkamus Sultaniyah, Ahkamus Sultaniyah ni adalah kitab fikih daulah ataupun kitab yang menceritakan bagaimana pemerintahan dan mengatur urusan umat yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Dan Imam Al-Mawardi ni dia meninggal tahun 450 Hijrah lah. Dalam kitab tu ada bab tajuk khusus, iaitu bagaimana pengurusan imam-imam masjid ni. Kan? Jadi apa tanggungjawab pihak kerajaan dalam melantik imam-imam, apatah lagi masjid-masjid yang dibina oleh kerajaan. Dan tanggungjawab imam masjid ni, dia bukan memimpin solat saja, bahkan dia juga memimpin umat supaya mengerti dan faham agama Allah ni, ya. Dan dia pula kita kata mesti bekerja sama dengan para umara, iaitu orang-orang yang memegang tanggungjawab, terpanggil kalau bahasa kita ni kaki tangan kerajaan. Tapi kerajaan tu sebenarnya bila Imam Mawardi cerita ni kerajaan Islam lah. Sebab sejak zaman Rasul SAW, zaman-zaman khalifah yang bersilih ganti ni, bila sebut kerajaan, tak ada kerajaan lain melainkan kerajaan Islam. Bila ekonomi, tak ada ekonomi melainkan ekonomi Islam. Segalanya dah Islam. Tapi kita sekarang ni hidup di akhir zaman, sistem politik kita pun ada sentuh. Sistem politik hari ini adalah politik yang bukan Islam yang murni, campur aduk. Bahkan yang dipraktikkan di Malaysia ni adalah sistem politik yang kita warisi daripada zaman British lagi. Ya. Itu sebab kita kata sistem politik di Malaysia ni, kalau tengok dekat Australia pun sama, dekat UK pun sama, dengan apa yang ada di India pun sama. Sebab apa? Commonwealth country punya cara. Jadi yang ini kita kata persoalan besar. Politik Islam yang Allah syariatkan ni pasal apa tak diikuti? Inilah dia panggil ibu kepada kewajipan, ya. Sebab apa? Bila politik pemerintahan itu tidak menerapkan syariat Islam, maka Islam dah terabai. Maka yang dibuat tu dah tak ikut Islam yang murni. Dah campur aduk. Kita risau di akhir zaman ni, Nabi kata taftariqu ummati ala 73 milah. Umatku ni berpecah sampai 73. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua masuk neraka melainkan satu golongan aja.
Maknanya yang berpecah-pecah ni semua tak betul kecuali satu kelompok yang ada jaminan selamat. Sahabat tanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu ni wahai Rasulullah? Rasulullah kata apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Sebagaimana aku dan sahabat-sahabatku di atas agama Allah ni. Jadi di sinilah yang kita nak kena sedarkan diri kita dan semua. We have to go back to the true teaching of Islam yang berpunca dari Quran dan Sunnah. Sebab Islam ni Allah kata syara'a lakum minad din, telah syariatkan bagi kamu ad-din itu. Bukannya Nabi reka-reka, bukannya sahabat reka-reka, tapi Allah yang syariatkan. Jadi begitulah dalam kita kata pengurusan masjidnya juga. Kemudian begitu juga kalau nak kaitkan lagi macam awak cakap tu lah, untuk masuk jadi tentera ni, ya. Sebenarnya bukan tentera je, bahkan nak jadi kaki tangan kerajaan. Kriteria pegangan agama tu mesti diletakkan keutamaan. Kalau kita kata orang yang reti semayang dengan tak reti semayang, ambillah orang yang dah reti semayang supaya tak ada banyak masalah. Nanti dah masuk dalam perkhidmatan baru nak ajar semayang, sedangkan itu patut dah selesai beres di dalam sistem pendidikan. Now the problem, kenapa dia tak semayang, kenapa tak reti baca Quran, kenapa tak mengerti Al-Quran? Kerana sistem pendidikan tu pun bermasalah. Maka tu yang kita kata, wah, kalau kita kaji dia ada berkait-kait masalah ni. Tapi macam kita katalah, kalau kita nak minimize the problem, so ambillah orang yang sihat, jangan ambil orang yang sakit. Ambillah orang yang reti baca, jangan orang yang buta huruf kan. That's why kita kata, mesti sekurang-kurangnya SPM, mesti ada diploma, mesti ada degree. Pasal apa? We want to have the best. So begitulah kriteria agama itu mesti diberikan tumpuan. Ya. Sekarang ni saya akui bahawa tidak diberikan tumpuan. Sebut-sebut sikit-sikit tapi tak diberikan perhatian serius. Saya pun pernah berbincang perkara ni dan kita harap orang-orang yang buat polisi dan juga ni mengambil tumpuan supaya apa? Give priority orang yang apa? Macam kita katalah, kalau kita nak quality, selalu dulu orang ukur dengan ukuran dunia. Oh, dia ni pandai main bola, wakil state. Oh, ambil dia ni. Oh, dia ni boleh main rugby. Oh, bagus. Ini dalam bab agama tak cek langsung. Kita patut berikan priority orang yang pegangan agamanya bagus, amalan agamanya bagus, maka itu dia bagi keutamaan. Kalau daripada 10,000 ada, kita nak 1,000, banyak choice tu. Kenapa kita ambil yang less quality, ya? Dan third respon berkenaan dengan politician lah yang ambil bahagian dalam politik di negara kita. Jadi politik yang dia panggil tidak ikut politik Islam yang murni. Setakat nama orang tu orang Islam, nama partinya parti Islam, tapi kalau tidak ikut ajaran Islam yang sebenar-benarnya, dan itu tidak mencerminkan politik Islam. Hari ini kita tahu negara kita pun kepimpinannya diteraju oleh orang Islam. Tetapi pemahaman Islam yang ada kepada bukan ahli politik je, rakyat pun majoritinya adalah bercelaru. Islam yang macam mana tu? Mulalah Islam tu mengikut pendapat kelompok-kelompok tertentu, sama ada kelompok politik ataupun orang yang berkuasa. Tapi kita sebenarnya kita letakkan Islam yang Rasulullah SAW bawa. Dan di akhir zaman Nabi kata akan kembali semula Islam yang macam mana? Ala minhaj nubuwah, atas cara kenabian. Termasuklah yang pokoknya dalam pemerintahan, ya, pemerintahan cara Nabi, cara kenabian. Maka yang inilah yang kita kena sama-sama main peranan untuk belajar, kita mengkaji dan kita menyebarkan. Sebab Nabi pun bagi tahu, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ini kalau nak cerita pasal Islam mana boleh satu ayat, maknanya kita kena kaji secara menyeluruh. Itu yang saya selalu sebut dalam program-program tunggak-tunggak besar dalam mengatur urusan umat tu apa dia? Ya, yang paling besar tu sebenarnya adalah pemerintahan. Dan di bawah pemerintahan tu diterapkan ekonominya, pendidikannya, sistem sosialnya, perundangan, mahkamah keadilan, dan of course foreign policy. Mestilah foreign policy Islam juga, supaya Islam tu dibawa ke seluruh dunia dan segala halangan-halangan tu dihilangkan. Walaupun perlu dihilangkan tu dengan cara menggunakan kekuatan yang ada. Kalau perlu pakai tentera, pakai tentera untuk menghilangkan halangan-halangan tu. Kalau
tak perlu menggunakan kekuatan tentera, dah hilang halangan, lagi mudah, lagi bagus. Jadi ini semua kena dipahami melalui pembelajaran, ya. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi, ya. Ilmu itu dengan pembelajaran. Kalau tak belajar, maka cakap kosong je lah, itulah sedikit respon daripada apa yang saudara Ikhwan Zaini tadi telah katakan. Baik, ada siapa-siapa lagi nak respon? Terima kasih Datuk. Sama-sama, insyaAllah. Ada siapa-siapa lagi nak respon? Ada? Okey, tak ada. Alhamdulillah. Semoga perkongsian ini kita dapat mendapat kebahagiaannya, dan panjang umur kita bertemu lagi dalam program Asas Bahasa Al-Quran, Tadabbur Al-Quran minggu depan. Namun demikian, untuk maklumat semua, ada program malam minggu. Saya berikan kuliah online juga, dia panggil Back to Basic. Dan Back to Basic ini kita membincangkan hari itu, kita mulakan dengan bagaimana nak mantapkan keimanan, dan ada nota-nota dia. Kalau siapa yang ingin nota tu boleh WhatsApp kat saya. Kemudian kita dah masuk aspek kepimpinan dan pengurusan dunia umat Islam. Kerana itulah dia panggil siasahnya, ataupun pengurusan besar yang perlu kita fahami. Dan kita baca hadis yang berkait dengan kepimpinan dan pengurusan dunia umat Islam. Moga-moga dengan cara macam tu dapat memberikan kesedaran kepada kita dan motivasikan kita untuk hidupkan dakwah, untuk tegakkan agama Allah, insya-Allah. Terima kasih di atas kehadiran semua. Kita jumpa dalam kesempatan lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.